Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Macam mana perindu? Dah kena keluar suara. Itulah kadang orang baru guna mic kan. Jadi terlupa on. Terlupa on. Jadi habislah. Jadi wayang bisu. Sekarang dah okey Okey, terima kasih banyak atas maklumat. Respon yang begitu cepat. Kalau tidak setengah jam habislah. Jelah molek tu comel. Comel lah teh. Comel lah teh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi dapat bersama pagi ini. Alhamdulillah. Setiap hari kita mendapat nafas baru, udara baru, umur baru. Umur kita hari umur baru, ya, umur baru. Udara baru, everything fresh Allah beri. Kita juga kena beri bagi yang baru kepada Allah SWT. Sama-sama pagi hari ini. Hari ini ialah 18 Mei. 18 Mei. Wow, cepatnya masa berlalu. Cepat masa berlalu. Nak habis setengah tahun dah. Nak habis setengah tahun dah. Ya, Muhammad Sufian, terima kasih. Terima kasih Joy Atuk. Terima kasih rakan-rakan. Selamat pagi rakan dari Indonesia. Good morning bro. Selamat pagi rakan dari Singapore. Good morning bro. Selamat pagi rakan dari Thailand. Very good morning. Daripada Filipina, India pun ada, Bangladesh pun ada. Terima kasih. Sabah Sarawak sudah tentu. Labuan, wow, rakan dari Labuan yang telah buat pembelian, terima kasih. Terima kasih rakan dari Semenanjung, terima kasih. Cepat tu. Masa berlalu, rasa kemarin baru hari Rabu. Itulah. Rasa kemarin baru Rabu. Hari ni hari kami. Gitulah kita ni. Cepatnya masa berlalu. Okey, tajuk kita hari ini, kenapa sekolah agama kurang diminati oleh ibu bapa? Kenapa? Siapa boleh bagi komen sikit, kenapa sekolah agama kurang diminati oleh ibu bapa untuk menghantar anaknya ke sekolah? Dan apa kurangnya? Dan apa lebihnya? Itu yang kita nak bicara hari ini mengenai sekolah agama. Salah satu bayar mahal. Oh, sekolah agama bayar mahal lah. Ada yang free ada. Free ada. Oh, sekolah agama bayar mahal lah. Contoh bayar mahal lah. Tapi sekolah swasta pun mahal. Mahal sekolah swasta. Terutama sekolah internasional mahal. Mahal fees dia. Boleh tahan. Boleh tahan. Dan itu mungkin juga salah satu daripada fakta. Salah satu daripada fakta iaitu sekolah agama itu mahal. Mana-mana ustaz. Mana ustaz yang nak buka sekolah agama apa semua ni? Mana-mana ada ke ustaz? Ulama-ulama yang nak buka sekolah agama apa semua supaya tak mahal. Seperti mana yang dikatakan oleh perindu tadi, perindu Rasulullah. Sebab memperjuangkan agama ini adalah sunnah. Sunnah. Rasulullah tidak pernah meletakkan harga dalam soal menyebarkan agama Islam. Begitu juga sahabat-sahabat baginda. Tidak pernah meletakkan harga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. God the day hari ini. Sema-sema pagi hari ini bersama dengan Atuk, kita bicara sedikit. Ada juga orang kata sekolah agama ini susah dapat kerja. Siapa boleh setuju? Bila pergi sekolah agama nak kerja apa tu? Ada juga tanya macam tu. Ada. Ada nak jadi DO tak boleh. Tak boleh. Iya ke? Nak jadi YB boleh. YB boleh. Lagi susah dapat kerja dia kata. Susah dapat kerja. Tapi sekolah biasa senang ke dapat kerja? Tu tengok ramai penganggur. Penganggur sekolah agama tak ramai. Penganggur sekolah biasa ni ramai. Ramai SPM tu ramai penganggur. Diploma lagilah. Degree iyalah menganggur. Jadi apabila menganggur berarti tak ada kerja. Apabila tak ada kerja berarti susah dapat kerja. Sama-sama pagi hari ini sekolah agama. Banyak sekolah agama yang ada di negara kita. Bermacam-macam jenis ataupun sekolah agama rakyat. Iaitu sekolah yang menyediakan pendidikan Islam secara formal, yang menggunakan silibus sekolah agama negeri.
Walaupun pembelajaran hanya 4 jam dalam satu sesi, namun pelajar yang belajar di sekolah agama rakyat banyak mempelajari ilmu-ilmu Islam secara menyeluruh. Islam secara menyeluruh. Bagus juga sekolah agama rakyat ni, hebatlah. Sekolah agama rakyat dia berkorban. Ya Wan, Assalamualaikum Haji Matuk. Waalaikumsalam Wan. Terima kasih kerana join Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini. Wan, tajuk kita hari ini, kenapa ibu bapa tidak minat hantar sekolah agama anak-anaknya? Awal live pukul 10 tak awal. Pukul 10 itu janji manismu. Tapi kadang-kadang ditarik 10.30. Adalah pukul 11 pun ada. Tapi pukul 10 itu insya-Allah pasti. Pasti ada mustahak sangat pergi pukul 9.30. Itu sebab lebih pada pukul 10 tu ada nak ada kerja lain lah tu. Agenda nenek kau lah. Nenek kau dia dah booking, tak boleh lah. Tapi sekarang insya-Allah okey kot. Okey. Ya Wan, bagi komen sikit. Kenapa ramai ibu bapa sekarang tidak gemar menghantar anaknya ke sekolah Arab, sekolah agama lah, sekolah Arab. Sekolah Arab. Atau lihat dari segi persekolahan, di Johor bagus. Johor dia ada 2 sesi. Pagi sekolah kebangsaan dan sesi petang ialah sekolah agama. Atuk rasa ini satu contoh sistem persekolahan yang baik di Johor. Sebab sekolah Arab tak banyak yang ada. Mungkin salah satu sebab tidak banyak, jadi menyebabkan terpaksa pergi jauh daripada kampung. Itulah mungkin juga begitu. Tapi di Johor dia banyak sekolah agama. Hebat Johor. Kalau di Kelantan ni dia tidak ada sesi persekolahan biasa. Dia tidak ada sesi persekolahan biasa waktu petang untuk kelas agama. Kelantan tidak ada. Dia ada sekolah Arab penuh lah. Kau pergi daripada pagi sampai petang sekolah Arab lah. Dia panggil sekolah Arab. Sekolah Arab. Bagaimana negeri lain? Negeri lain ni kita boleh buat perkongsian hari ini. Ada di Indonesia dia pasentren. Pasentren ni kalau kita di sini pondok lah. Pondok pun sepenuh masa. Sepenuh masa dia boleh masukkan akademik. Jadi apa kelebihan pelajar-pelajar yang dihantar di sekolah agama rakyat? Jadi pertama sekali pelajar mendapat memanfaatkan masa dia. Masa dia digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat yellow. Ya yellow. Terima kasih. Pizza. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kerana sudi menyengatuk juga. Hari ini yellow. Hidup bagi-bagi meragam. Kenapa ibu bapa sekarang tidak menekankan kepada sekolah rakyat, agama rakyat, sekolah agama lah, sekolah agama. Tapi sekarang bukan senang nak masuk sekolah agama pun, bukan senang juga. Tadi perindu Rasulullah kata sekolah agama ni mahal. Boleh jadi juga. Tapi sekolah agama rakyat iaitu pelajar dapat pendidikan kerajaan. Dari sekolah agama rakyat ni pelajar mendapat pendidikan kerajaan, dan masa yang sama mereka juga mendapat pendidikan agama di sekolah rakyat. Sekolah agama rakyat, dengan cara demikian anak-anak bukan sahaja mendapat pendidikan akademik, tetapi dalam masa yang sama mendapat pendidikan agama secara formal. Ini cantik sebenarnya. Cantik. Jadi boleh kita buat berbincang ibu bapa supaya menghantar anaknya di sekolah agama rakyat. Hantar anaknya di sekolah agama rakyat. Apa kelebihannya apabila anak kita bersekolah di agama rakyat? Itu juga penting ya. Tadi maknanya sekolah agama rakyat, anak akan mendapat 2 faedah. Satu akademik, kalau dia ambil SPM pun ada sekolah agama rakyat, dan dia ada satu lagi SMU, CJ menengah agama. Jadi ada 2 CJ, ada 2 exam. Exam akademik, exam SPM, dan exam CJ agama. Itu penting. Dua-dua hebat. Sebab itu ada setengah dapat 25A tu.
15A SPN, 15A lagi SMU. Jadi dia dapat banyak A. Hebat dah, hebat. Dia belajar dua sekaligus. Subjek pun banyak. Jadi boleh, mampu. Mampu. Anak-anak boleh belajar. Banyak manfaatnya hasil daripada pembelajaran agama. Pendidikan sekolah agama rakyat, iaitu menekankan kepada fardu ain. Ini yang penting kepada ibu bapa. Fardu ain. Kita akan berakhir dalam hidup kita dengan fardu ain. Semoga mendapat pendidikan awal sedemikian rupa anak-anak menjadi seorang muslim yang baik, dan ilmu yang diperolehi dapat diamalkan dalam kehidupan seharian mereka. The way of life. Bab kata melentur buluh biarlah dari rebungnya. Penekanan ilmu-ilmu fardu ain dapat diterapkan awal kepada pelajar sejak kecil lagi untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Jadi fardu ain begitu mendalami sekali bagi sekolah agama rakyat. Sekolah agama lah, sekolah agama. Ini adalah kelebihan yang ada. Tapi tahun ini cucu saya darjah 1. Masuk sekolah biasa, balik pukul 4. Hari Ahad, Isnin, Selasa balik pukul 4. Rabu, Khamis balik pukul 1. Belajar agama petang. Penat cikgu sekarang. Bukan macam dulu. Dulu 12.45 dah habis dah cikgu, balik duduk kat rumah. Itu ada yang bela lembu, buat ladang. Pasal apa? Mengajar half day. Sekarang full day. Penat juga cikgu sekarang. Penat juga cikgu pasal belajar. Belajar. Kau update bersama dengan Tok hari ini. Sema-sema pagi hari ini, tajuk kita, kenapa ibu bapa tidak gemar menghantar anak-anak mereka ke sekolah agama rakyat. Sebelum kita meneruskan, seperti mana biasa bual bicara kita membaca dulu surah Ummul Kitab Al-Fatihah, dan kita niat pahala Al-Fatihah yang kita baca semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga dan sahabat baginda, dan pahala Al-Fatihah juga semoga disampaikan kepada semua rasul-rasul dan nabi-nabi, dan juga disampaikan kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, isteri atau suami, anak-anak, rakan-rakan, sahabat, menantu, rakan-rakan of the day yang ada bersama dengan kita. Semoga menerima pahala Al-Fatihah yang atuk baca dan rakan-rakan kita baca. Rakan-rakan kita baca semoga mendapat pahala Al-Fatihah. Dan juga kepada muslimi, muslimat, mukmini, mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. InsyaAllah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Quote of the day kita hari ini, sembang-sembang pagi hari ini. Hari ini belum lagi pakai perfume, belum lagi pakai kasturi duha. Ni kasturi duha. Wow, kasturi duha. Kita spray sikit. Kita tanya spray kasturi duha mesti di kawasan nadi, di kawasan nadi. Wow, alhamdulillah. Ceria sangat baunya. Ceria sungguh. Ceria ngonti. Letak di telinga sikit biar bagi lama sikit. Wow, gosok tapak tangan. Rasulullah amat gemar kepada wangi-wangian. Tangan Rasulullah, badan Rasulullah, semuanya wangi. Rasulullah cukup gemar kepada wangi-wangian. Bagus ke kasturi duha? Kasturi duha memang bagus. Ini produk Atuk. Memang Atuk kena kata bagus. Tapi bagus sungguh. Alhamdulillah. Boleh Wan, boleh beli satu, tengok di buka beg kuning ni, boleh buat pembelian insya-Allah. Sebab formula ini adalah hasil daripada adia Atuk nak bau kasturi duha seperti ini, tak nak seperti orang lain, tak nak. Jadi Atuk letakkan nama kasturi duha tu kerana nak ambil nama sempena kuliah duha yang Atuk sampaikan setiap pagi. Jadi ingat kasturi duha, ingat kuliah duha. Ingat kuliah duha, ingat kasturi duha. Jadi bagi sesiapa yang berminat, boleh buat pembelian. Dan apa yang Atuk nak sarankan juga ialah supaya beli kasturi duha kemudian sedekah kepada masjid. Pahalanya cukup besar.
Kerana orang yang mengguna, dia akan solat. Orang guna akan solat. Akan guna akan solat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Guna untuk solat, bro. Besar pahalanya. Sedekah. Setiap bulan sedekah satu ke masjid. Setiap bulan sedekah satu ke masjid. InsyaAllah. InsyaAllah. Bukan sahaja rezeki melimpah ruah, tetapi banyak rezeki-rezeki lain. Sehat juga rezeki. Kebahagiaan juga rezeki. Anak-anak jadi anak yang baik, rezeki. Anak-anak mudah belajar, rezeki. Kita sehat, rezeki. Gaji, rezeki. Semua rezeki. Banyak rezeki dapat. Jadi kita sedekahkan RM1 kepada masjid, dan kita wakafkan kepada masjid. Itulah yang Tuk sarankan saban hari. Dan begitu juga bagi wanita, tak terkecuali bagi wanita muslimah. Ni wanita Kasturi Maryam. Wanita Kasturi Maryam. Baunya agak lembut, lembut sesuai untuk muslimah. Sesuai untuk muslimah. Kalau Kasturi Duha, harga yang terjual 29. Kalau Kasturi Maryam 39. Dia special sikit, mahal sikit muslimah ni. Tapi kalau beli dengan TikTok ni, di beg kuning ni murah. Sebab TikTok memang kita ada agreement mesti bagi special discount untuk staff TikTok. Jadi kedai itulah kedai tu. Sembang-sembang pagi hari ini. Setiap hari pastikan kita bawa wangi. Rasulullah suka kepada wangi-wangian. Rasulullah sentiasa 24 jam wangi. Wanginya Rasulullah ni, wangi waktu pagi, wangi waktu petang, wangi waktu malam, wangi sama. Rasulullah kata, aku suka kepada wangi-wangian. Belanjalah sikit, Rasulullah kata, kalau untuk mewangikan diri, belanjakan sikit. Rasulullah bila dia turun pergi ke pasar kan, dia dah tak nampak dah, tapi baunya masih ada. Allahu Akbar. Orang boleh kenal ini bau Rasulullah. Orang boleh tahu ini Rasulullah baru saja melintasi. Bahkan ada ibu-ibu, Rasulullah ni dia suka sentuh kepala anak yatim, kepala budak-budak kecil. Dia bila dia balik ke rumah, ibu bapa bau, ini bau Rasulullah. Rasulullah sentuh rambut kau ke? Sampai tahap tu. Orang Arab sampai ke tahap tu, dia kenal, dia tahu. Tahu bau Rasulullah. Bau wangi, bau kasturi. Rasulullah paling suka kepada kasturi. Mengikut Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan hadis bahawasanya Rasulullah suka kepada wangi-wangian. Dan sentiasa wangi. Tubuh pada Rasulullah sentiasa wangi. Bukan saja Rasulullah suka kepada wangi-wangian, Allah juga suka kepada wangi-wangian. Atuk pun suka. Atuk pun suka. Sama-sama pagi hari ini, kenapa ibu bapa tidak begitu berminat untuk menghantar anak-anak ke sekolah agama? Sedangkan banyak faedahnya untuk sekolah, untuk anak-anak belajar di sekolah agama. Kalau tadi dalam soal fardu ain, kalau sekolah biasa ada pelajaran akademik, tapi di dalam di sekolah agama rakyat ditekankan kepada fardu ain. Fardu ain. Kemudian kelebihan yang ada pada sekolah agama rakyat ialah pengajaran menekankan hafalan Al-Quran dan zikir-zikir. Ini penting. Tahfiz, ada sekolah tahfiz, ada kuliah-kuliah agama. Tapi sekolah agama rakyat menekankan kepada Al-Quran dan zikir-zikir. Mahir membaca Al-Quran, banyak pahala, banyak asbab kenapa kita perlu mahir membaca Al-Quran. Banyak asbab. Kita jangan jadi buta Al-Quran. Allahu Akbar. Semoga dengan ini dapat membentuk pelajar-pelajar beriman dengan mahirnya membaca Al-Quran, dengan harapan sekolah agama rakyat ini, sekolah agama ini akan membentuk pelajar-pelajar yang beriman, seterusnya membesar sebagai manusia yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Berguna sebagai pendakwah, sebagai tu imam, tu bila, tu siap, ustaz, sampai agama. Seperti dalam hadis yang berbunyi, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika baik daging itu, maka baiklah ia. Namun jika rosak daging itu, maka rosaklah ia. Ketahuilah bahawa daging itu adalah hati. Jadi kalau hati sudah pun disalut oleh Al-Quran dan zikir-zikir, insya-Allah seluruh badan kita akan menjadi
orang yang baik-baik. Sesungguhnya hati yang bersih, hati yang suci, hati yang murni dapat menapis apa sahaja perkara-perkara yang tak baik yang akan masuk dalam badan kita. Sebab hati yang bersih ni macam filter, macam penapis, sehingga air yang kotor pun bila ditapis bukan saja dapat jernih tapi boleh diminum, selamat diminum. Jadi mestilah hati itu hati yang menjadi filter apa saja permasalahan, percakapan, kes dan sebagainya masuk dalam badan kita, ditapis oleh hati dan dikeluarkan air yang bersih. Itulah pentingnya, itulah hebatnya orang yang memiliki hati yang bersih. Sebab hati yang bersih boleh menapiskan semua kotoran-kotoran. Semua kotoran sehingga dia mengeluarkan air yang bersih. Itulah hati yang bersih. Hati yang bersih. Allahu Akbar. Sama-sama pagi hari ini, kenapa ibu bapa masih lagi tak gemar hantar anaknya ke sekolah agama rakyat? Kenapa? Jadi mungkin mereka melihat kat sekolah agama apa nak kerja? Atuk nak jawab, atuk nak tanyalah, habis tu sekolah biasa dapat kerja ke? Jadi rugi. Dah sekolah dah lah 20 tahun. Kan? Ada ijazah. Tapi tak ada kerja. Kan? Solat kena solat. Quran kena baca. Zikir kena buat. Habis tu di sekolah kebangsaan tak belajar. Tak belajar, letak pukang lah. Baca Al-Fatihah pun sangkut-sangkut. Macam mana ni? Jadi lebih baiklah hantar sekolah agama. Agama sudah tentu dia akan mahir dalam pembacaan Al-Quran. Sebagaimana yang jelaskan tadi, hafalan Al-Quran merupakan salah satu daripada silibus penting dalam sekolah agama. Hafalan Al-Quran. Ada orang kata di sekolah ni pun ada tu perabasaan, ada ya, seminggu berapa jam? 2 jam kan? Itulah ustaz masuk tak masuk kelas. Aduh. Sekolah agama rakyat, kurikulum dan sukatan pelajaran setara dengan sekolah kebangsaan. Jadi sekolah agama rakyat dari segi kurikulumnya dan sukatan pelajarannya sama dengan sekolah kebangsaan. Jadi tak ada sebab kita tak nak hantar. Tapi ada kawan kata tadi, perindu Rasulullah, mahal yurannya. Atuk tak dapat info, kena check lah. Betapa mahal, betul ke mahal yuran sekolah agama rakyat. Sukatan pelajaran sekolah agama merupakan ke depan dan menjadikannya pelajarnya sentiasa tidak ketinggalan dalam pelajaran agama di sekolah kebangsaan. Dia banyak pelajaran agama, lebih detail, bukan setakat fardu ain saja. Semua dia belajar. Melalui penelitian, pelajar-pelajar yang di sekolah agama lebih cemerlang dalam mata pelajaran pendidikan Islam jika dibanding dengan pelajar sekolah kebangsaan. Hal ini kerana pelajar agama yang bersekolah di sekolah kebangsaan mudah mengingati pelajaran yang telah diajar di sekolah agama dan kebangsaan dengan kaedah ulang kaji yang sentiasa diajar secara berulang kaji. Ada juga ibu bapa yang menghantar anaknya daripada darjah 1 sampai darjah 6 sampai tingkatan 3 sekolah agama, masuk tingkatan 4 baru dihantar sekolah biasa. Ada juga. Jadi asasnya sudah ada. Asas agama, asas tulisan jawi, asas baca Al-Quran, asas berzikir, fardu ain, sudah pun ada. Setelah daripada darjah 1 sampai tingkatan 3. Jadi dia masuk tingkatan 4, dia boleh menjurus kepada aliran sains, sastra, aliran apa? Aliran fizik ke apa ke sains, dia boleh masuk. Jadi itu adalah kelebihan. Ada juga yang berbuat demikian. Kau ada bersama dengan Atuk hari ini, sema pagi bersama dengan Atuk hari ini, kenapa ibu bapa tidak gemar menghantarannya sekolah agama rakyat? Sedangkan sekolah agama rakyat itu adalah merupakan sekolah dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Di sekolah lagi dia sudah belajar fardu ain. Di sekolah lagi dia sudah belajar baca Al-Quran. Di sekolah lagi dia sudah belajar amalan-amalan zikir. Di sekolah lagi dia sudah dididik memiliki akhlak yang baik.
dengan pakaian-pakaian di sekolah agama. Pakaian mereka, wow, dengan jubahnya. Allahu Akbar. Macho, handsome sangat. Kita tengok anak-anak kita di sekolah agama. Dengan jubah putih pun semua. Allahu Akbar. Lembutnya hati melihat. Terhibur hati melihat pelajar-pelajar sekolah agama. Sekolah agama. Jadi untuk mengantar anak ke sekolah agama sebenarnya merupakan pelaburan awal untuk kebaikan masa depan anak-anak sendiri, terutama dalam soal pendidikan agama. Orang yang menghantar, ibu bapa yang menghantar anaknya ke sekolah agama daripada awal, maka sudah semestinya dia merupakan satu pelaburan awal. Mana cepatnya dengan usia yang begitu muda sekali anak ini sudah boleh menguasai fardu ain, Al-Quran dan zikir. Ini kelebihan sekolah agama. Dan mereka boleh menggunakan ilmu di sekolah agama itu setelah tamat persekolahan nanti. Anak-anak yang tumbuh dalam persekitaran yang baik tidak akan mudah terjerumus dalam gejala-gejala yang kurang baik. Jadi pembesaran anak-anak dalam bidang agama, khususnya sedang belajar Al-Quran sebagainya, maka itu merupakan satu perisai protection untuk anak kita, supaya tidak terjerumus kepada gejala-gejala yang kurang baik, yang terdedah, yang semakin luas di negara kita. Sudah semestinya anak-anak kita memerlukan daya tahan, protection yang kuat, yang unggul. Jadi kita kena ada perisai, dan perisai terbaik ialah agama. Agama. Usaha-usaha memupuk suasana dalam beragama dalam diri anak-anak dapat membentuk jati diri yang teguh. Jadi jika kita membentuk pendidikan, perkembangan dan kemajuan anak-anak kita dengan asas agama, maka kita akan dapat melahirkan anak yang memiliki jati diri yang teguh, jati diri yang hebat. Tak mudah digonjang-gonjangkan. Itu penting. Dan seterusnya, anak-anak dapat membesar menjadi seorang Muslim yang baik dunia dan akhirat. Dapat menjadi Muslim yang baik dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Itulah yang penting, sekolah agama rakyat. Sekolah agama rakyat. Sama-sama pagi hari ini mengenai sekolah agama rakyat. Apa kelebihan sekolah agama rakyat? Pertama sekali, menerima bantuan sumbangan bagi urusan pentadbiran sekolah. Sekolah agama rakyat juga ada menerima bantuan pentadbiran, menerima bantuan modal bagi menampung keperluan pembangunan fizikal sekolah. Untuk pembangunan sekolah ada maknanya terjaga dari segi fizikal sekolah. Menerima bantuan insentif setelah memoranda persefahaman ditandatangani. Jawatan hakiki diwujudkan. Ada jawatan-jawatan yang tetap, pentadbir dan sebagainya. Menerima guru terlatih sekiranya guru sedia ada tidak mencukupi. Sekolah agama rakyat juga menyusun strategi menerima guru-guru terlatih. Ko-kurikulam agama dan pelaksanaan CJ Tinggi Agama STAM dikekalkan. Kelebihan kepada guru dan kaki tangan. Kepada guru dan kaki tangan lebih terjamin. Berpeluang diserap ke dalam perkhidmatan kerajaan. Bagi guru-guru berpeluang diserap dalam perkhidmatan kerajaan, berpeluang menikmati gaji dan allowance yang setara dengan kelayakan mereka kalau ada diploma, ada degree dan sebagainya. Berpeluang mendapat kenaikan pangkat, berpeluang mendapat kemudahan kerajaan, berpeluang mengikuti kursus ikhtisas, berpeluang melanjutkan pelajaran, berpeluang untuk ikuti serta dalam aktiviti KPM. Itulah banyak kemudahan-kemudahan dan kelebihan-kelebihan yang ada yang kita boleh dijadikan sebagai alasan kuat, alasan yang kukuh untuk memastikan anak kita dapat belajar dengan baik, di sekolah agama. Sama-sama pagi hari ini Tok Abdul Day bersama dengan Tok sekolah agama. Itulah sekolah agama yang
kita rasa begitu baik sekali. Baik sekali supaya kita dapat mendidik anak-anak kita khususnya dalam soal fardu ain. Perkara yang mudah sekali. Ya Fiz, Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fiz. Terima kasih. Yang paling basic sekali, anak yang sekolah di sekolah agama ini, dia tahu Jawi. Itu basic. Kemudian dia pergi kepada boleh menulis dan betul-betul bahasa Arab. Sebab itu bahasa Arab ini bahasa Al-Quran. Jadi itu akan memudahkan dia memudahkan dia untuk belajar, untuk menghafal Al-Quran dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak untung yang menghantar sekolah agama. Dan yang atas sekolah agama dia boleh pergi juga ke luar negara seperti universiti di Mesir, Al-Azhar, ataupun Jordan University di Jordan, ataupun di Yaman, Universiti Yarmouk, atau universiti di Syria, dan bukan sahaja dalam bidang agama. Pelajar ini boleh melanjutkan pelajaran dalam bidang kedoktoran, arkitek dan sebagainya. Sebab Universiti Al-Azhar di Mesir bukan dalam bidang agama semata. Dia ada juga dalam bidang kedoktoran, belajar doktor daripada Universiti Al-Azhar. Dan juga mungkin boleh belajar Universiti di Morocco, Universiti Morocco, juga boleh melanjutkan pelajaran di Universiti Morocco, ataupun belajar di mana-mana universiti di Indonesia. Banyak universiti tersohor di Indonesia, ataupun belajar universiti yang ada dalam negara kita, UIA, Universiti Islam Antarabangsa, ataupun universiti-universiti lain, USIM dan sebagainya. Banyak sebenarnya peluang untuk melanjutkan pelajaran anak-anak kita ke tahap yang lebih tinggi. Bukan alasan habis sekolah agama habislah, bukan alasan begitu. Bukan alasan dia. Ada peluang yang lebih besar, untuk memastikan anak kita dapat melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi, lebih tinggi. Dan dari segi pekerjaan juga begitu meluas. Apa yang penting kepada kita ialah bagi seorang Islam, pelajar Islam, kalau dia seorang arkitek, dia itu arkitek Muslim, arkitek yang solat, arkitek yang boleh baca Quran, arkitek yang berzikir, arkitek yang berakhlak tinggi. Begitu juga dia seorang doktor. Harapan kita ialah seorang doktor yang boleh baca Al-Quran. Sebelum buat operation, baca bismillah dulu, berselawat dulu, baca ayat-ayat Quran yang sesuai. Begitu juga. Jika doktor itu doktor yang tahu zikir dan sebagainya, dan solat tak pernah tinggal. Itu yang kita perlukan. Bukan saja-saja doktor tapi tak solat. Allahu Akbar. Itu kita tak setuju macam tu. Jadi apabila dia ada pendidikan agama, peringkat awal, selepas darjah 6 atau pergi tingkat 3, masuk ke tempat, dia boleh pilih sekolah-sekolah biasa ataupun teruskan dalam sekolah agama. Sebab di sekolah agama itu ada 2 subjek, iaitu subjek di sekolah kebangsaan dan subjek untuk sekolah agama. 2 subjek, 2 bidang dia belajar. Jadi itu yang lebih penting. Jadi kalau dia jadi pegawai yang boleh baca Quran, pegawai yang tak tinggal solat. Kalau dia jadi YB yang boleh baca Quran, YB yang tak tinggal solat. Kalau jadi Perdana Menteri yang boleh baca Quran tapi tak bohong. Bekertinya baik, budi berpribadi yang tinggi. Itu yang lebih penting pada kita lah. Pada kita. Sembang-sembang pagi hari ini, Quote of the Day bersama Ngatuk. Kenapa ibu bapa begitu suram nak menghantar anaknya ke sekolah Arab, sedangkan masa depan anak-anak itu lebih cerah di sekolah Arab. Jangan fikir sekolah Arab nak kerja apa. Dewas kerja Arab tak ada kerja. Habis itu sekolah biasa ada kerja ke? Tak ada juga. Tapi adakah dengan tak ada kelulusan akademik kebangsaan itu, maka tak boleh berniaga? Boleh berniaga. Rezeki milik Allah. Jangan kita sempitkan. Sebab banyak ibu bapa yang selalu mengaitkan belajar sekolah kebangsaan untuk mudah dapat kerja. Jadi pada ibu bapa, dari segi pendapatan ni kerja makan gaji je.
Bukan begitu. Itu salah tu. Silap. Jangan menyempitkan rezeki yang Allah beri. Jangan menyempitkan. Lebar luaskan ruang rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itu yang penting. Jadi kita mesti berusaha supaya kita jadi ibu bapa yang baik. Ibu bapa yang baik, ibu bapa yang boleh memberi manfaat kepada anak-anak kita. Jadi cukuplah untuk hari ini. Sema-sema pagi ini kritik sema pagi ini kita sambung lagi besok hari dengan tajuk-tajuk yang lain, tajuk-tajuk yang kita ni supaya kita boleh berbicara lagi. Jadi untuk itu Atuk berharap rakan-rakan dari Indonesia, dari Thailand, rakan-rakan dari Filipina, Sabah, Sarawak, India, supaya terima kasih banyak supaya sentiasa mengikuti program itu. Jangan lupa subscribe Haji Mat Atuk, YouTube Haji Mat Atuk, ataupun jangan lupa follow TikTok Atuk ini, TikTok supaya ada tetap. Jangan lupa follow TikTok Atuk ataupun follow subscribe Haji Mat Atuk di YouTube. Atuk akan upload video TikTok ini kepada YouTube. Sebab di YouTube hanya 3 bulan saja. Lepas 3 bulan disappear, hilang apa yang recording ini. Tapi Atuk akan upload di YouTube. Anda bolehlah mendengar ceramah ini ataupun quote of the day bersama dengan Atuk setiap pagi ini. Jadi boleh mendengar di YouTube Haji Mat Atuk. Jadi boleh subscribe di Haji Mat Atuk. Dah banyak dah video sana. Yang boleh pilih lah mana yang nak dengar. InsyaAllah memberi manfaat kepada anda, kepada anda semua. Jadi terima kasih banyak rakan-rakan. Sebab yang menonton TikTok ini pun beberapa negara ASEAN, Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei, Singapura. Begitu juga di YouTube. Bahkan di YouTube ada dari India, Indonesia yang menonton. Sekarang dia boleh Google Translate Jadi kita cakap Melayu, dia translate ikut bahasa India. Contoh macam tu, ataupun translate ke bahasa Inggeris. Dia boleh. Jadi terima kasih banyak siapa yang setia bersama dengan Atuk, kerana untuk hadir dalam majlis ilmu ini bukan mudah. Majlis ilmu sedikit sebanyak akan beri pengajaran dapat. Jadi berfikirlah untuk masa depan anak-anak, masa depan anak kita, sama ada kita nak hantar sekolah biasa ataupun sekolah agama rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.